Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasul Rabbil Alamin, Nabiyyina wa Habibina wa Qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istana bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 11 hari bulan 11 2023, kita teruskan bicara kita dalam buku Umat Islam Dahulu dan Sekarang. Umat Islam dahulu dan sekarang, apa yang membezakan di antara umat dulu dan apa yang membezakan umat sekarang. Yang membezakan kita iaitulah tentang kepahaman, penghayatan dan amalan yang kita lakukan ini. Dari sudut beberapa isu lah, ada yang sama tak ubah-ubah, ada yang berubah dengan sebab perubahan yang orang kata terpaksa diubah kerana masa, dan ada perkara yang diubah sebenarnya tidak perlu diubah. Kena tulis beberapa kategori. Kategori ada yang berubah dengan sebab faktor perubahan, ada yang diubah kerana keperluan. Macam kita ini, zaman kita ini, pengajian kita ada dengan alat-alat media, dengan apa, tak ada zaman dulu. Zaman dulu tak ada, tapi sekarang jadi ada. Kemudian ada perkara yang tidak perlu diubah tapi diubah, macam sebahagian daripada amalan-amalan dalam masyarakat. Benda tak payah ubah tapi kenapa diubah? Maka kita mengatakan itulah yang terjadi kepada kita. Dan insya-Allah kita cuba tengok sebab-sebab berlaku perubahan, dan secara dipanggil kronologi perubahan itu kenapa terjadi sedemikian. Jadi para jemaah sekalian, itulah yang perlu kita kaji sekarang. Jadi jemaah yang ada buku ni, buku Umat Islam Dahulu dan Sekarang ni, insya-Allah kita sambung perbincangan kita di muka surat 17. Muka surat 17, bab yang pertama, mencari as-siratal mustaqim, suatu cabaran. Semua kita, tak kira di timur atau di barat, orang Arab ke orang Melayu, semua kita, bila orang Islam, dia nak satu je permohonan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam solat yang kita baca, yang rasmi berapa kali? Yang kita minta dengan Allah Ta'ala yang rasminya 17 kali. Ihdinas sirata al-mustaqim, ya Allah, berilah kepada kami jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang betul. 17 kali kita minta. Banyak sekali. Walaupun kita minta banyak kali, tapi kadang-kadang seolah-olah macam tak minta. Sebab apa terjadi sedemikian? Itu yang kita kata satu cabaran. Dalam setiap rakaat solat fardu atau sunat, yang saya kata 17 tadi tu, kita ambil yang rasmi. Yang rasmi berapa rakaat satu hari? Berapa kali? 17 kali. Yang rasmi tidak musafir, banyaklah dia punya. Kalau nak kira cawangan-cawangan, kita kata rasmi 17. Kalau solat sunat panjang lagi lah kan. 17 kali, setiap kali berulangnya kita baca Al-Fatihah, kita mohon ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuklah kepada kami jalan yang lurus. Jadi ada kita, alhamdulillah, dapat apa yang kita mohon. Cuma dari sudut muhasabah, waktu kita baca ayat ni, tuan-tuan dan puan-puan, terasa kita meminta atau tidak? Kerasa laju gitu ya, kawan-kawan amin, berakhir dengan amin, waladhdallin, amin. Jadi sudah dengan tak tahu apa yang kita baca pun kita tak sedar,
apa yang kita baca pun kita tidak tahu, maka itulah di antara punca kesan solat kita kenapa tidak berkesan. Maka menjadi kewajipan kepada kita, insya-Allah, bila-bila masa saja kita kena mengaji, kita kena belajar, kita kena ikut, kita kena memahami semua bacaan-bacaan yang kita baca dalam solat. Bermula daripada takbiratul ihram, Allahu Akbar. Selepas kita baca takbiratul ihram, apa pula kita baca? Doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan muka pun ke arah Allah Ta'ala yang mencipta langit dengan bumi. Jadi kalau kita tak terasa kita sekarang ni sedang berhadap dengan Allah dalam solat kita, waktu duduk solat pun masih lagi tengok kiri, tengok kanan. Kalau tak tengok dengan mata fizikal, tengok dengan mata hati, maknanya melilau kita dalam solat. Itulah yang menyebabkan tidak ada kesan dalam solat kita. Sebab kita solat, kita tidak tumpu kepada keadaan yang kita raya. Maka mencari as-siratal mustaqim adalah satu perkara yang cukup besar. Sebab itu saja lorong nak jumpa, nak lalui lorong kepada Allah, satu jalan saja, iaitu jalan as-siratal mustaqim. Maka tidak ada setiap Muslim meyakini bahawa tiada jalan lain untuk mencapai keredaan Allah Azza wa Jalla, dan tiada jalan lain menuju ke syurganya kecuali menyusuri jalannya yang lurus, yang kita sebut tadi, jalan siratal mustaqim. Setiap Muslim mengharapkan bahawa dialah yang berada di atas satu-satunya jalan yang lurus itu. Jadi kita doa kita lah. Semua orang yang baca Fatihah ni, semua mereka mengatakan jalan dia lah jalannya yang betul. Kita yang baca ni, kita rasa apa? Rasa kita lah betul. Orang lain baca, dia betul. Semua yang baca mengharapkan dia betul. Tetapi harapan itu perlu dikaji, perlu diteliti. Namun siapa jua yang mengamati keadaan umat Islam hari ini pasti akan menemui gambaran yang sangat celaru. Maknanya walaupun Quran kita, kiblat kita sama, Rabbuna wahid, Allah kita yang satu, yang esa, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga Nabi yang sama, tetapi dari sudut penghayatan, dari sudut kepahaman berbeza ke tidak? Jawabnya sangat berbeza. Maka ini yang kita nak belajar, yang kita nak cari, kita nak cek tengok kenapa terjadinya perbezaan-perbezaan yang disebut, yang dikatakan itu para jemaah sekalian. Inilah yang perlu kita kaji, dan inilah juga yang menakutkan kita. Kalau kita rasa takut, rasa okey dah apa yang kita buat sekarang. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan bahawa, pada ulama tabi'in kata, adraktu salasina minas sahabah, aku sempat bertemu dengan 30 orang sahabat, yakhafuna minan nifaq, semua mereka takut iman mereka tidak sempurna, mereka hanya berpura-pura beriman. Sahabat-sahabat Nabi. Mari sahabat zaman kita ini confident, yakin 100%, dia kita saja betul, orang lain tak betul. Kita mengatakan itulah yang menyeksa kita hari ini, tentang nak mencari identiti, nak mencari siapakah kedudukan yang benar di sisi Allah Azza wa Jalla. Baiklah, maka kecelaruan ini terjadi yang menyebabkan kepada apa? Kepada salah faham, ataupun salah tafsir, ataupun salah mencari sumber di mana kita nak ambil agama kita. Maka ulama telah menetapkan agama ini melalui 4 lorong. Yang pertama sekali Al-Quran, yang kedua melalui sunnah Nabi SAW, yang ketiga disebut Al-Ijma', Ijma' Al-Ummah, bahawa perkara ini perkara yang benar. Kemudian yang keempat barulah datang, dia panggil Al-Qiyas. Al-Qiyas ni kalau kita kata tak sempurna qiyas, kita juga menjadi antara orang yang bermasalah. Sebab apa? Sebab kita tahu di mana keadaan kita, bagaimana suasana yang kita ada sekarang ni. Kita mengatakan itulah yang perlu kita kaji. Tengok di bawah dia kata,
Disebabkan akidah dan ideologi yang saling berbeza, timbul perselisihan di kalangan golongan ini, sehingga membawa kepada sengketa sengit antara sebahagian mereka dengan masing-masing berusaha membuktikan bahawa mereka lah pewaris ajaran Islam yang sebenar, manakala selain mereka semuanya sesat dan diperdaya oleh syaitan. Berlaku ke tidak? Sengketa itu terus meruncing sehingga mencapai tahap kafir mengkafir, berbunuh-bunuhan dan berperangan antara sama Islam. Malangnya keadaan kucak-kacir yang berlarutan sehingga ke hari ini tak sudah-sudah. Jadi para jemaah, kita kena tengok hari ini bila sebut Imam Al-Bukhari, bangga tak bangga kita dengan Imam Bukhari? Kalau kata hadis riwayat Bukhari, pegang selalu. Sebab apa? Hadis sahih. Tuan-tuan tahu apa yang terjadi kepada Imam Bukhari sendiri waktu dia hidup? Apa terjadi? Kau tak pernah dengar lagi cerita Imam Bukhari? Pernah. Apa jadi? Dia disingkirkan. Kenapa dia disingkirkan? Nama tak saya ini. Mana kalau kita baca sejarah Imam Bukhari, sangat menyayatkan hati. Dia disingkirkan sampai peringkat macam-macam fitnah dikenakan ke atas dia. Sekarang ni baru orang sebut Bukhari semua mengaku ikut Bukhari belakang. Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang terjadi kepada dia? Jadi semua imam-imam telah melalui proses yang begitu dahsyat. Sebab masing-masing orang zaman itu masing-masing mengaku kitalah yang benar, kitalah yang betul. Baik, sekarang ini kita nak pergi kepada kajian dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi SAW. Tengok bab yang kedua. Al-Quran hadis mengkhabarkan bahawa golongan yang sesat, yang terpesong lebih ramai daripada yang berada di jalan Allah yang lurus. Fenomena yang sama juga telah berlaku pada penganut agama Samawi yang terdahulu. Apa dia maksud agama Samawi? Agama dari langit. Tengok nota di bawah kata, agama Samawi merupakan agama yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya. Sama ada agama Yahudi yang diturunkan kepada Nabi Musa, dipanggil Taurat, ataupun puak-puak pengikut Nasara yang mengambil asal ajaran mereka dari Injil. Asal lah. Jadi sekarang ini semuanya sudah diubah, sudah dimodify, sudah dibuat macam-macam sudah berlaku. Suatu perkara yang penting disebut berulang kali dalam Al-Quran dan beberapa hadis sahih ialah kebanyakan manusia sesat. Sesat yang paling berat sekali di mana? Kesesatan. Golongan sesat yang paling berat sekali atas dunia ini apa dia? Syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah Luqman kata, inna syirka la zulmun azim. Orang syiriklah yang paling dahsyat sekali. Kezaliman yang paling besar syirik dalam sudut akidah. Kita kenal dari akidah. Kalau kita sebut dalam akidah, nanti orang komen pula kata dah syirik apa ni, kezaliman yang paling besar, pukul orang, bunuh orang. Kalau pejuang-pejuang lain ni pula ni orang panggil apa ni, curi harta kerajaan ke apa benda. Jadi masing-masing persepsi dia kata. Tapi zaliman yang paling besar dalam sudut akidah ialah syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka dalam sejarah, tengok, dalam sejarah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Jadi penulis kita, jazahullah khairah, dia ambil satu-satu fakta, satu-satu ayat. Cuba tengok di buku. Dalam surah Al-An'am 116, Allah mengkhabarkan bahawa kebanyakan manusia di dunia ini telah sesat dan mereka juga menyesatkan manusia yang lain daripada jalan Allah. Tengok dalam ayat, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Wa in tuti aktsara man fil ardi, sekiranya kamu taat ikut kebanyakan manusia atas dunia ini, pasti mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Satu ayat. Kemudian ayat surah Yusuf sama juga. Surah Yusuf 103, wa ma aktsarun nasi walau harsal mu'minin. Dan tidaklah kebanyakan manusia itu beriman kepada kamu, kepada Nabi kita SAW sangat walaupun Nabi kita nak orang beriman, tapi kebanyakannya tak beriman. Tengok dalam ayat, tuan-tuan tengok, aktsarun nas, aksaru apa ni? Boleh katakan Allah Taala guna perkataan ramai
orang yang kafir. Orang yang beriman, tengok dalam surah muka surat 23, dalam surah As-Sad ayat 24, Allah mengumumkan bahawa bilangan manusia yang beriman dan beramal saleh sangat sedikit. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa qalilum ma. Coba banding. Dia orang kata nak tulis sini ke tidak? Saya ni tengok di kitab Al-Fatihah tulis. Yang ada buku itu nampak tak? Ketika menceritakan bilangan orang kafir, aksarun nas, kebanyakan manusia. Ketika Allah cerita tentang orang beriman, wa qalilum ma, tak ramai. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Maknanya aksar qalil. Mengaji dekat bahasa Arab kan? Ramai sikit. Hak ramai hak mana? Syirik. Yang sedikit yang beriman. Itu dia panggil sunnatullah. Allah Ta'ala dah letaklah begitulah keadaan. Kita mula dengan Rasul yang pertama selepas Nabi Adam. Apa nama dia? Nabi Nuh AS. Berapa ramai yang ikut Nabi Nuh? Yang ikut Nabi Nuh berapa ramai? Hilah lah tak? Ada kata 70, ada 80. Maknanya satu orang, satu kapal je, bukannya cruise yang ada bar tu yang boleh naik 10,000 orang. Sama tu kapal kecil je. Itu yang ada. Bila tu? Apabila Allah Ta'ala maklumkan kepada Nuh, tak akan beriman lagi kepada moyang Nuh kecuali setakat yang ada sekarang. Mana dalam berapa puluh orang itulah. Selepas itulah Nabi Nuh berdoa kepada Allah SWT, Rabbi la tadhar ala al-ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan tinggal lagi orang kafir atas dunia ni, mati semua. Geram juga Nabi Nuh. Tapi munasabah tidak Nabi Nuh geram? Setelah dia berdakwah berapa tahun? Alfasanatin illa khamsin, 1000 kurang 50. Kita baru berapa hari dakwah? Nak doa orang semua mati dah. Tak layak kita nak doa dah. Nabi Nuh sudah berjuang bermati-matian, berpuluh tahun, beratus tak berpuluh tahun, hampir 1000 tahun dia berdoa. Ketika itu barulah orang tak dengar kata juga. Maka pada waktu itulah dia kata apa? Dia minta supaya Allah Ta'ala jangan tinggal lagi orang kafir di dunia ini kecuali mati. Logik lah. Sebab apa logik? Sebab masa yang diberi cukup. Jadi kita ni hati-hatilah, jangan mudah. Baru dakwah 3 hari, orang tak dengar kata kita, ya Rabbi, satu kampung ni biar tenggelam banjir belakang. Kan? Tidak layak kita begitu. Baik. Pergi kepada Nabi Ibrahim. Lagi dahsyat. Yang beriman sekian Nabi Ibrahim di kampung Babylon di Iraq itu berapa orang? Anak saudara dia yang Lut alaihissalam. Waktu Nabi kita diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla bilangan para Nabi, Nabi kata macam-macam bilangan. Ada Nabi ma'hu rajulun wa rajulan. Ada Nabi yang pengikut dia seorang 2 orang. Ada Nabi yang ramai sikit, ada Nabi yang ramai sikit. Maka bila tengok umat Muhammad SAW begini ramai, maka Nabi sangat bergembira. Nabi berdoa supaya umat aku ni setengah ahli syurga min ummati. Kata Alhamdulillah. Maknanya berapa puluh Nabi lagi tu, separuh yang lain itu semua ni umat Muhammad SAW. Tapi kita menghadapi cabaran yang besar. Maknanya kalau kita kaji secara zaman Nabi SAW sendiri, daripada zaman Nabi, Abu Jahal, kamu tak ramai ikut Abu Jahal? Ikut Nabi berapa orang? Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Marilah pula lemah-lemah ni, Al-Mawali, Bilal, siapa lagi? Beberapa orang yang orang yang lemah-lemah, orang yang apa ni? Yang miskin sajalah yang berlaku. Itu dia kata orang yang lemah-lemah, orang yang tak kuat saja yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, zaman sekarang mana tuan-tuan yang suka buat kajian tentang penduduk dunia? Ada? Dia duduk di bahagian CPN, bahagian kajian penduduk, ada sini? Ada. Berapa bilangan penduduk dunia? Berapa bilion?
Pak ni pun khilaf juga. Tak ada benda tak khilaf tadi kita ni. Pak zaman kita ni pun khilaf. Berapa? Ini kata 6 beliau jadi. Ini kata 4, ha betulnya. Wallahu a'lam. Yang paling betul sekali. 6 beliau. 6 beliau. 6 beliau yang umat Islam berapa? Yang berdaftar sebagai agama Islam berapa? Kurang daripada 2 bilion. Kurang daripada 2 bilion. Kurang. Maknanya 4 lagi tu solid kafir. Na'udzubillah lah. Kemudian bila kita tengok pecahan, baru kita tengok ayat Quran ni jelas kepada kita bahawa Allah Ta'ala sebut kafir itu ramai, yang beriman daripada dulu lagi pun tak ramai. Kemudian bila mari pula di kalangan umat Islam sendiri, berapa banyak pula perpecahan yang berlaku di kalangan kita. Barulah kita boleh tengok dalil daripada hadis. Dalil daripada hadis Nabi SAW muka surat 25. Yang lain-lain itu sama, lebih kurang. Tuan-tuan boleh buat analisa dua perkara. Qalilun aktsarun nas. Yang banyak, yang sedikit. Nampak tak? Jadi kita jelas di situ dari sudut bilangan warga dunia yang beriman, yang tak beriman, satu kumpulan. Sebelum kita nak turun ke di kalangan orang beriman pula, berapa pula pecahan yang berlaku. Allahumma hdina siratal mustaqim. Semoga Allah SWT tetapkan iman kita, tunjukkan jalan kita, jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkhabaran baginda Nabi SAW tentang asingnya Islam di awal kemunculannya, sehingga ia ditolak dan diperangi oleh majoriti kaum Quraisy. Quraisy majoriti dia, pembesar-pembesar dia semua tak masuk ahli Nabi belakang. Yang membela Nabi seorang, siapa? Abu Talib. Abu Talib bela, walaupun dia tak masuk Islam, tapi dia memberi sokongan, membela Nabi, membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia seorang yang sederhana. Hak lain boleh katakan kerah-kerah pula. Abu Lahab lah paling kerah kali. Kita ambil dari kalangan pak saudara Nabi ambil orang lain banyak lagi cerita. Maka Nabi sebut dalam hadis, bada al-islamu ghariban. Bermulanya Islam itu dalam keadaan asing, maknanya tak ramai orang. Tengok nota. Jadi kadang-kadang orang payah nak terjemah. Kalau kata gharib, orang asing. Ada setengah ustaz dia kata orang dagang. Mana orang dagang? Kalau orang lama-lama dengan ceramah dia tahu. Bermula Islam itu dalam keadaan dagang. Ni orang muda ni tahu mana dagang apa? Pendatang. Tidak banyak. Terpencil, boleh kata belaka. Mana gharib, maknanya pelik. Masuk juga termasuk pelik. Gharib, terasing, pelik. Sebab apa pelik? Sebab orang lain semua berhala, tiba-tiba kita kata berhala tak boleh syirik. Ajaib ke tidak? Jadi, maka Nabi kata, kemudian Islam berkembang. Setelah Allah SWT beri kuasa kepada Nabi SAW untuk ambil Madinah, kita kata Alhamdulillah. Kemudian tahun yang ke-8 Hijrah, tuan-tuan tanda lah sambil tulis kat buku. Tahun yang ke-8 Hijrah, bulan Ramadan, Allah Ta'ala beri Nabi kita ambil Mekah. Ambil Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berduyun-duyun orang masuk Islam, tak tinggal lagi apa saja. Dan Nabi pernah berpesan, la yajtami' dinani fi jaziratul Arab, tidak berkumpul dua agama di semenanjung tanah Arab. Saya Umar tengok-tengok ada Yahudi di mana? Di Khaybar. Dalam masih lagi semenanjung, maka dihalau semua sekali keluar. Sebab itulah peta besar Yahudi daripada Baitul Maqdis sampai ke Madinah. Dia punya peta, sebab dia kata ni negeri dia, Umar yang kacau. Yang main sekarang kita tengok peta Israel, peta Palestin, Gaza, tinggal sikit je lagi nak habis. Tapi insya-Allah dalam peta dia sekali dengan Madinah tu hak dia. Berkembang sampai naik sampai ke Andalus. Islam dulu sampai ke Andalus berapa ratus tahun? Berapa ratus tahun?
Tak boleh tanya pok ni. Tanya khilaf lah. Anda lu pergi dah tak? Lawak dah Cordoba. Tapi sejarah tak apa ingat. Kita kena ingat sejarah. Ini penting ingat sejarah ni. Kemudian Nabi kata apa? Wa sayamudu ghariban kama bada. Selagi akan kembali terasingnya Islam ini sebagaimana di awal permulaan, mana orang makin sikit, ataupun terasing bukan makna bilangan, terasing dari sudut pengamalan. Sekarang dari sudut amalan terasing ke tidak? Negara OIC, berapa puluh negara ada? 50, 58, 50 lebih lah plus. Yang mengambil, yang berani mengisytiharkan dusturuna Alkitab was Sunnah. Dusturuna makna pendustur undang-undang negara kami ni Quran dengan hadis. Berapa negara ada? Berapa negara ada? Hah? Tak ada negara. Balad Tauhid, iaitulah negara Hijaz. Dulu dipanggil Hijaz. Sekarang ini sudah disatukan oleh Malik Abdul Aziz jadi negara Arab Saudi. Arab dia masih lagi sampai lagi ditulis dusturuna Alkitab was Sunnah. Itu dustur. Sebab itu dalam negara dia masih lagi berjalan hudud. Apa-apa yang terjadi di ujung-ujung ni, kita doa kepada Allah SWT supaya negara dua tanah haram dan sekitarnya dijaga oleh Allah SWT daripada sebarang perkara-perkara yang tidak baik. Doa banyak-banyak. Komen apa tak ada duit dah. Orang tu hantar, kalau orang kampung kata sumpah telefon saya, orang hantar gambar patung tu, gambar orang ni. Saya kata kita nak apa, kita doa tanah haram Allah jaga. Kalau Abraham nak runtuhkan Kaabah, berjaya tak berjaya? Tak berjaya. Apalagi yang benda lain, kita serahkan kepada Rabbul Bait. Abdul Muttalib lebih cerdik daripada kita. Abdul Muttalib, ingat tak waktu Abraham nak serang Kaabah, dia pergi minta dengan Abraham suruh hantar balik kampung lembu unta dia. Ya, kan tentera Abraham ramah unta dia. Dia kata hantar balik unta. Wallahi amrun ajib, dia kata pelik lah mula orang tua ni. Aku lagi nak runtuh kau punya Kaabah, kau mau minta unta, mau apa? Abraham apa ni? Abdul Muttalib kata apa? Kaabah Tuhan ni. Kaabah Tuhan ni. Kaabah ada Tuhan. Unta aku ke Tuhan. Aku minta unta aku. Kaabah aku serah pada Tuhan. Dia pergi gantung kat lampu Kaabah, dia doa kepada Allah SWT, Allah Ta'ala bagi hantar buruk ababil. Jadi kita yakin dengan Allah SWT bahawa dua tanah haram adalah tanah yang suci bagi kita. Dan Allah Ta'ala komen banyak pun tak ada faedah. Buat banyak pening kepala je. Sekarang ni teori macam-macam. Sampai ada yang berani keluarkan fatwa, keluarkan pandangan bahawa tokoh Dajjal telah dikenal pasti. Kita tak baca sini. Kalau tak baca selamat. Saya pun tak nak cerita lah apa cerita benda kau. Habis masa, main kita balik pula hadis kita. Maka Nabi kata fatuba lil ghuraba, bahagialah orang yang terasing, orang yang tak ramai, orang yang pelik di akhir zaman. Inilah orang yang bahagia. Maka dalam riwayat lain orang tanya dia, siapa dia ke ghuraba? Ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh kita masuk dalam negara kita ni, siapa ke ghuraba? Mana orang yang dipuji oleh Nabi. Nabi kata fatuba lil ghuraba, bahagialah orang yang terasing itu, orang yang pelik itu, orang yang terasing itu. Bahagia siapa mereka? Tengok Nabi sendiri jawab dalam hadis, nasun salihun qalilun fi nasin su'in kathir. Orang yang baik-baik yang sedikit di kalangan orang yang tak baik yang ramai. Maknanya orang yang baik, ghuraba, tidak ramai bilangan mereka di kalangan masyarakat yang ramai. Man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum, orang yang derhaka kepada mereka lebih ramai daripada orang yang taat kepada mereka. Jadi ada riwayat lain, ada sebut dalam ini. Dia kata dia tak sebut, jadi saya sebut sini. Ada riwayat yang mengatakan alladzina yuslihun ma afsadan nas. Dia dua riwayat. Alladzina yasluhun, orang yang baik ketika orang lain rosak. Satu kumpulan. Ataupun yuslihun ma afsadan nas, orang yang membaik pulih kerusakan yang dibuat oleh manusia. Itu dia panggil ghuraba. Maknanya orang lain
terjebak dengan benda-benda yang tidak baik, dengan mungkar, dengan khurafat, dengan benda-benda. Jadi ada di kalangan hamba Allah Ta'ala yang berpegang dengan sunnah Nabi SAW, tak mau terjebak dengan benda yang tak baik, maka ini yang dikatakan ghuraba. Kita boleh masuk tak boleh masuk, Allah Ta'ala yang menilai. Tapi kalau pilihan kita nak masuk dalam kumpulan ghuraba. Nak masuk ke tidak? Nak masuk. Nak masuk inilah kita kena semak banyak benda daripada awal perjalanan A sampai Z. Bermula daripada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita kata kita ahlu tauhid, orang yang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang mengesahkan Allah Ta'ala, mengikut Nabi SAW. Sekarang ni istilah yang paling senang kita panggil ahlu sunnah wal jamaah. Maknanya siapa dia ke ahlu sunnah wal jamaah? Mengikut tafsiran yang kita akan tengok nanti, insyaAllah. Jadi nak jadi orang baik, nas salihun ataupun nas muslihun, orang yang soleh ataupun orang yang mengislahkan kerusakan orang, itu dipanggil ghuraba. Tapi nak jadi orang soleh lebih senang daripada muslih. Orang soleh lebih senang daripada muslih. Sebab orang soleh untuk dia seorang kan, dia baik, dia diam, dia zikir, dia tak cara orang. Orang solat sebelum orang tak solat pun dia tak tanya khabar, orang tak tutup aurat pun dia diam. Orang buat khurafat pun dia tak ada masalah apa. Engkau ni lakum dinukum waliyadin, dia pakai ayat tu ya. Engkau punya pasal, aku punya pasal. Tak. Istilah dia kubur masing-masing. Orang ni selamatlah dia daripada netizen. Daripada netizen, daripada Allah Ta'ala belum tentu. Sebab kita diam di saat agama kita diunanya oleh orang. Kenapa kita tak boleh apa ni? Kita tak payah perang dengan orang, kita perlu nasihat. Tapi nak jadi muslih, nak membaik pulih kerusakan orang, ini yang sakit kepala. Kata ustaz ni, kita cerita kepada orang tentang bahaya syirik, dan memang menjadi kewajipan pada mana-mana pendakwah mesti nyatakan batas iman dengan kufur, batas sunnah dengan bid'ah, batas perkara yang baik dengan khurafat, kena batas. Tiba-tiba orang nyata batas, orang ni yang kena pukul. Dia kata ni ustaz ni kaki mengkafirkan orang. Gaji dengan apa? Tuduhan tu berlaku tidak? Oh, dia ni suka mensyirikkan orang, suka membid'ahkan. Kata kita tidak membid'ah, kita nyatakan batasan iman. Sebab itulah nak jadi muslih memang sukar. Kita akan diancam. Ada juga orang cakap, ada orang kata, dia kata bukan salah orang, salah ustaz. Tak juga ayatnya. Kita kadang-kadang dipersalahkan oleh orang main-main gitu ya. Kita tanya balik dia, bang, saya nak tahu juga, yang salah saya itu apa? Oh, dia kata ustaz tak ada hikmah. Tak ada hikmah dia kata. Saya kata tak apalah, saya akulah. Kita nak belajar juga kan dalam berdakwah. Baik. Orang yang paling hikmah dalam dunia ni siapa? Yang paling berhikmah dalam dakwah siapa? Dia perlu di siapa? Dia tahu dah perangkap dia, tali hidung dia, kita akan pegang sekarang. Kalau dia kata Nabi SAW yang berhikmah, Nabi Abu Jahal tak pakai kan? Orang Mekah tak halau dia. Kenapa dia halal? Adakah dia tidak hikmah? Suka. Jadi yang betul-betul hikmahnya ustaz-ustaz yang boleh duduk dalam masyarakat, yang ikut masyarakat nak, itu hikmah. Masyarakat nak bergendah dalam masjid, kita bawa lah, kita lantun. Masyarakat nak apa? Ini. Adakah itu hikmah? Kita kata lah. Rasul hikmah, kepala dakwah, da'i, kepala yang paling hikmah sekali, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dia yang paling berhikmah, tapi dia yang paling kuat ujian. Sahabat mereka dihalau keluar dari Mekah. Sehingga Nabi kata Nabi kita sedih ketika kena keluar dari Mekah. Nabi kita berpaling ke Mekah. Nabi kata, ya Mekah, laula qaumuki akhrajuni lama kharajtu. Mekah, kalau bukan pendudukmu keluar, aku tak keluar dari Mekah. Sedih tak sedih kan? Ayat tu ayat sedih, orang tinggal negeri. Tapi kita nak kata hikmah tak hikmah ya, ada juga kadang-kadang salah hikmah kita lah. Tapi kalau nak kata semua orang berhikmah yang betul, kita kata ada hikmah yang betul, ada hikmah yang tidak betul. Maka sifat ghuraba, nasun salihun, orang yang baik, ataupun nas muslihun, orang yang membaik oleh kerusakan orang.
Tapi kelebihan yang besar, fatuba lil ghuraba, tapi kesakitan juga boleh tahan. Makin kuat kita mempertahankan kebenaran, maka sakitlah kita dipukul oleh orang. Anak bagi hari sekarang, dia kata, ustaz tak tengok lagi orang dah update 2023 senarai baru. Ada tengok senarai baru. Oh, yang lama-lama semua ke bawah, yang baru-baru di atas. Kita kata baguslah tu. Dah. Ada senarai baru pula, kita dah ke belakang dah. Mana kurang belik tu. Kejap-kejap keluar dipanggil apa ni, as-sahifah az-zalimah. Al-waraqatus sauda ni, senarai hitam ni senarai yang banyak mengaruh. Baiklah. Nabi SAW mengatakan bahawa dalam beberapa riwayat sahih bahawa umatnya akan berpecah kepada 73 golongan. Umat ni berpecah kepada 73 golongan, kesemuanya ke neraka kecuali satu golongan saja. Tuan-tuan kena ingat, bila kata semuanya ke neraka bukan mana semuanya kafir lah. Semuanya tersasar daripada siratal mustaqim ataupun daripada jalan sunnah Nabi SAW. Jadi katanya oh, ini Nabi sebut jadi iftaraqatil yahud ala 71. Yahudi berpecah 71 puak. Nabi kata wahidah fil jannah. Satu ya surga, 70 lagi neraka. Wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasara juga telah berpecah kepada 72 puak. Satu selamat, yang lain neraka. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Nabi kita bersumpah dengan nama Allah, la taftariqanna ummati ala 73 firqatan. Umat-umat aku ni akan berpecah 73. Mana kita, umat kita ni lebih banyak daripada Yahudi dengan Nasara. Lebih berat lagi. Wahidatun fil jannah wasnatani wa sab'una fin nar. Satu dalam syurga, 23 lagi 73 lagi dalam neraka. Qila manhum. Sahabat-sahabat ni radhiyallahu anhu, dia dulu tanya. Bila tak jelas dia tanya, siapakah mereka yang satu? Manhum. Maka ada 3 hadis ni Nabi kita sifat. Yang pertama dia panggil hum al-jamaah. Mereka iaitulah al-jamaah. Sebab itulah nama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, riwayat yang kedua kata, "Man hiya ya Rasulullah?" Sahabat, siapa orang yang selamat? Qala ma ana alaihi wa ashab. Apa yang aku ajar sekarang dan dipegang oleh, disambut oleh sahabat-sahabat aku. Ini yang kita panggil golongan salafus saleh. Nabi dengan sahabat. Yang ketiga, dia sebut al-jamaah. Kemudian apa ni, ma'alaihu ashab. Tengok hadis yang ketiga, Nabi baginda juga menggambarkan bagaimana sebahagian umatnya keluar daripada jalan yang benar dan berpecah pada golongan banyak dalam khot yang dibuat. Dan perkhabaran baginda Nabi SAW juga akan kekal wujud. Ini kita nak, maknanya al-jamaah. Satu, ma'alaihi wa ashabi. Yang ketiga ni ta'ifatun mansurah. Satu kumpulan yang diberi pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla. Tengok lagi. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. La yadurhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan ada kekal tidak akan hilang daripada kalangan umat aku ni satu golongan yang kekal mempertahankan kebenaran. Itu dia panggil ta'ifatun mansurah. Mana kumpulan yang tetap mempertahankan kebenaran. Mesti ada setiap zaman. Mesti ada setiap zaman. Mereka tidak akan terjah oleh siapa pun, siapa jua yang memalukan, memulaukan mereka sehingga datang perintah Allah hari kiamat dan mereka kekal begitu. Yang kena maklum ke penerbit ni, bila warna biru dia kecilkan. Patut warna biru tu dibesarkan. Mana kita pula cermata dua lapis. Jika nampak kata nampak. Jadi ni bukan salah. Suka saya ada cermata dia salah penerbit. Cetakan baru esok kena semua biru dibesarkan belakang. Nah, kalau hak warna hitam tu kita nampak molek. Siapa hak biru? Khilaf juga sini. Jadi berapa kumpulan? Berapa dah? Al-jamaah,
Lagi ma'ana ali wa ashabi dan al-ummatun firqatun apa dia panggil ni, ta'ifatun mansurah. Kumpulan yang ketiga, satu kumpulan yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Maka semua orang cari benda. Kita tanyalah kumpulan mana dalam kumpulan Islam, dia kata dialah yang jamaah, dialah yang ni. Apa mereka yang buat jamaah pun al-jamaah tu dia lah. Kita kata payah juga lah kita. Jamaah ni payah. Walaupun sebagian besar dari umat Nabi SAW telah tersesat dari jalan yang lurus, Allah telah berjanji tidak akan membiarkan kesemua umat Nabi SAW berhimpun dalam kesesatan pada bila-bila masa sekalipun. Dalam hadis Nabi kata, Inna Allah la yajma'u ummati atau qala ummata Muhammadin sallallahu ala dhalalah. Maknanya Tuhan tak jadikan semua orang sesat lah. Wa yadullahi alal jamaah, dan pertolongan Allah Ta'ala kepada al-jamaah. Baik, tengok nota. Hadis ini menegaskan tentang kemaksuman umat Muhammad. Mana umat Nabi ini sallallahu ada taifah yang bertindak secara menyeluruh, ijma', yakni Allah menjanjikan bahawa tidak akan berlaku situasi seluruh umat akan sesat. Hadis ini tidak bermaksud bahawa majoriti umat Islam tidak sesat. Jangan terbalik pula. Kalau kata bukan semua sesat, maknanya terbalik, semuanya betul lah kok? Tak betul. Sebab dia bercanggah dengan hadis 73 tadi. Itu kita dengar. Jadi ramai yang salah faham menyangka hadis ini merupakan dalil yang membuktikan bahawa golongan yang selamat ialah golongan yang mempunyai pengikut yang ramai, ataupun golongan majoriti dari umat Islam. Zaman kita sekarang ni, pendakwah yang betul, yang follower dia ramai. Sekali dia live sampai 10,000 ada. Ramai. Kita live 10 orang ni. Dekat apa? Itu pun nasib baiklah orang tersalah buka. Kalau tidak tak nampak-nampak. Kesian pula. Ya, ada ustaz-ustaz kita ni, dia kata Syekh, anak tu tak live juga walaupun 5 orang tengok. Saya pun tak bisik apa. 5 orang tu siapa? Yang pertama dia sendiri tengok. Yang kedua admin dia tengok. Alah, anak pokok ni 3 orang yang tengok. Kata tak apa Syekh, tak apa. Nabi sebut dah. Kan Nabi tengok ada Nabi ma'hu apa ni, rajulun wa rajulan, berapa orang, ada yang rahtun beberapa orang. Jadi kita macam tu jugalah. Di mana bukan kebenaran itu duduknya ramai. Betul lah kata di ahli motivasi, kalau yang ramai yang betul, yang sedikit tu salah. Nah, saya gembala kambing kena ikut kambing. Gembala berapa orang? Seorang 2 orang ya, kambing ikut. Jadi dia kena ikut kambing dan gimana? Sebab dia tak ramai. Kita kata tidak, gembala yang betul kambing kena ikut tuan. Nah, jadi kita hari ni jangan tengok ni ramai. Ana tak apa nampak waktu Covid dulu, semua kita terkurung. Kita bermain lah juga Facebook ni. Apa ni, tengok live sikit, orang ni buat apa. Budak-budak ni duduk chat tengok. Ustaz ni pukul 4 pagi sampai 8,000 orang tengok. Kita pun nak tengok juga lah. Buka tengok kejap, mimpi sana, mimpi sini, baca hadis, lesu sana. Kata sudah, rupanya ini yang ramai. Rupanya sebab kita sekarang ni, kalau kita pergi beli barang-barang, nak tukar kereta, nak tukar apa-apa lah, tanya juga kedai yang ori berapa, yang tiruan berapa. Oh, banyak beza tu. Jadi beli juga yang tiruan sebab mudah nampak. Jadi kita kata, tadi saya kata tak selalu pelik lah. Kalau ramai pun biarlah, kalau tak ramai pun kita sabar. Sebab bukan bukti ramai tu, kecuali ada sebab bukti sedap tu bila orang ramai. Di mana? Di restoran. Itu boleh dipakai. Sebab ada kawan saya, bila kita nak pergi ke tempat dia, kata saya nak pergi kampung awak ni, kedai makan mana yang sedap. Dia kata dia guna satu kaedah bahasa Arab, kullu ramai suhur. Kullu ramai suhur, tempat orang ramai tu, itu masyhur. Kau makan kat situ, insya-Allah sedap. Sebab kalau tidak, mesti orang tak pergi. Dia kata yang boleh dipakai kaedah ramai betul ni, tahu dia? Restoran. Kita boleh makan. Ni, tengok ni. Jadi ada orang beranggapan bahawa golongan yang ramai itu yang betul, golongan minoriti dari umat Islam ni yang tak betul. Maka tanggapan ini jelas bercanggah dengan maksud ayat surah Yusuf tadi, dan jadilah beriman kebanyakan mereka kepada Allah, melainkan dalam keadaan mereka mempersekutukannya dengan sembahan-sembahan yang dijanjikan. Jadi wama yu'minu aktsaruhum, mana tak ramai yang beriman. Jadi kalau kita kata macam tu, mana nabi-nabi dulu memang salah.
Sebab yang lawan dia lebih ramai daripada yang ada. Jadi kita kata tidak boleh. Kerana itu, sekiranya majoriti umat Islam pada hari ini berpegang pada ajaran Islam yang telah diselewengkan, perkara itu sememangnya boleh berlaku. Jadi tuan-tuan kena ingat, penyelewengan yang berlaku bukan kemudian awal lagi. Dalamnya ada tulis tentang di antara awal lagi penyelewengan berlaku pada zaman Khalifah Ma'mun, yang buku Imam Ahmad. Dia yang dipengaruhi oleh Mu'tazilah. Puncanya, satu lagi punca, sebab mereka kononnya nak orang panggil nak akademik terlalu tinggi, mereka pergi terjemah buku-buku falsafah yang luar-luar, buku-buku yang pelik. Jadi hasil terjemahan itulah yang terjadi. Satu lagi hasil Allahumma salli ala Muhammad, ihtikak dengan orang-orang yang bangsa lain yang baru masuk Islam. Macam orang Parsi masuk Islam, dia masuk, dia bawa sekali dengan budaya dia. Jadi budaya dia melompat, jadi dia nak zikir pun dia lompat juga. Jadi kita kena ingatlah satu benda ni kalau sudah terjadi, dia tak akan padam. Dah mula, dia tak akan hitam. Itu yang jadi masalah dia. Kalau tak mula lagi, tak ada. Sebab itulah kita, benda yang pelik jangan diberi. Dia mula, dia akan jadi. Bila jadi, dia tak mati. Kalau kita padam pun, dia tak padam. Ibarat orang tua-tua kata, macam api dalam sekam. Macam api dalam sekam, senyap. Bila mari angin buat, berasak balik. Begitulah keadaan ada sesak sama je. Tuan-tuan kena ingat puak-puak yang paling sesak zaman kaum Nabi Lut alaihissalam. Yang Lut tu total dia mati semua sekali dah tu. Tak tinggal bakar kata orang. Tapi kenapa muncul balik LGBT sekarang? Dia mari balik, dia recycle. Syaitan ni kalau dia create satu benda, menu tu ataupun dia punya teori tu tak akan hilang. Sudah ada dalam memori syaitan. Dia nak buka mula-mula dia fikir macam mana, dah dapat sambutan sekali, hilang, dia balik. Maknanya benda tu akan berulang lah. Ini kita takut. Berdasarkan ayat-ayat di atas, mereka tidak boleh mendakwa bahawa golongan yang selamat dan menyangka hadirat Ta'ala bukti kebenaran pokok kita saja, tanpa kita duduk di bawah acuan, di bawah parameter yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Baik, dalam konteks Islam yang tadi kita bincang, kita orang-orang agama dulu, agama Yahudi, agama Nasara, agama apa, semuanya berpecah, sama-sama dia berpecah juga. Ni zaman kita hari ni pun, yang ada agama, yang tak ada agama, macam-macam juga fahaman. Anak sebut ke dalam siri lepas sebuah buku yang baru keluar tu, 60 agama di Malaysia. Dah cari dah. Nanti bulan depan kita suruh ni bagian unit buku kita ni bukakan buku 60 agama di negara kita saja. Dah buku tu keluar banyak bulan dah, saya tak dengar lagi penguasa agama negeri ke mana bantah buku tu. Mana tidak ada. Mana kalau ada bantahan mungkin dia siap balik dah, tapi tidak ada bantahan. Mana itu kajian yang dibuat oleh tim media, tim kajian di Perlis Center Wisdom. Ini orang muda-muda dia buat kajian, berani pula dia keluar buku, bertanggungjawab dia. Saya tengok video yang dia keluar tu, kalau kita orang tua ni tak berani, sebab tak larat nak pergi mahkamah. Sekarang ni mahkamah ni susah. Dia pergi mahkamah, dia mengaku tapi tak bersalah. Di antara benda ajaib ni, dia mengaku tidak bersalah. Tak usah mengaku lah, senang tak? Mengaku tak bersalah. Macam mana mengaku tak bersalah? Mengaku tak bersalah. Itu benda pelik. Bahasa dia lah, bahasa mahkamah. Itu seni dia. Tak usah lah. Itu. Baiklah. Dalam konteks umat Islam, pegangan golongan majoriti tidak semestinya benar. Yang benar hanyalah yang berpegang pada ayat suci Al-Quran dan Sunnah. Walaupun mereka merupakan minoriti, tapi jangan minoriti satu kumpulan lagi dia panggil kumpulan syaz. Itu tak boleh. Ya, ada juga orang guna, kami ni kumpulan minoriti, berapa orang yang ikut awak, ada 5 orang, tapi dia punya pandangan syaz, ganjil lah. Dia sudah cari Imam Mahdi, jumpa dah. Itu ganjil nama dia. Kumpulan ni kumpulan ganjil, tak boleh pakai.
Dajjal pun dia sudah tabalkan, orang sekian-sekian akan jadi dajjal. Itu juga bahaya. Ataupun kita dakwa kita di sunnah tapi kita mentang imam-imam yang besar, imam ahli sunnah yang diiktiraf oleh ulama, kita kata ini imam yang menghalalkan benda yang benda besar tu. Jangan mudah-mudah. Mana ada imam yang menghalalkan zina. Zina tak boleh halal, kafir orang tu. Sebab benda tu zahir dalam Quran jelas. Jadi ini dipanggil ganjil. Perkara yang ganjil ini bukan satu minoriti, tapi dia panggil syaz dalam beragama. Ini juga yang perlu dijauhi. Jadi kita jangan mudah lah. Kadang-kadang masyarakat kita ni dia mudah pelik je, sokong dah. Dia panggil khalif tu'raf. Kaedah Arab kata. Tulis kaedah Arab kata khalif tu'raf. Menyalahi orang, awak glamour. Glamour selalu. Ni sehari dua ni orang kata tak atas video. Satu sekali solat boleh 5 niat. Twin selalu. Ramah betul peminat. Silap-silap kat sini dah share video. Share kata share lagi. Tak mengaku lagi. Semalam gini dengan kawan-kawan orang tengok 5 satu sat. Jadi kita kata ada solat-solat yang boleh dikembarkan, tapi tak ada lah Nabi ajar sahabat. Hari ni kita ajar solat 5 dalam 1. Riwayat yang sangat bertasib kepada Nabi SAW, solat 5 dalam 1 ada tak? Ada. Nabi kita ajar satu-satu solat. Kita reka-reka sebab kita nak tarik iklan kita ni supaya diikuti oleh orang. Itu yang punca. Jadi minoriti tak semestinya betul. Kalau lebih-lebih lagi, kalau syaz, ganjil, lagilah kita berhati-hati. Sebab itulah kita umat Islam tak ada benda yang pelik. Sebab zahir tak ada Nabi SAW bagi dua. Ini syariat, ini hakikat. Abu Bakar oleh kerana ni sahabat besar sedia, ikut hakikat. Yang syariat ni tarah-tarah Abu Hurairah yang masuk Islam ni. Ada tak ada pemisahan? Tak ada. Tapi yang jadi kasta dalam kita ni sebab apa? Yang mari daripada mana? Mari daripada ni ajaran yang pelik-pelik. Kami ni ajaran yang sudah kenal Allah Taala, tak solat pun tak apa. Malaikat pun tak pergi nak tanya dalam kubur. Malaikat pun takut dengan dia orang. Kita kata ini ajar apa yang pelik macam ni. Yang pelik lagi je, tak pakai baju. Kain pun selok sampai lutut. Boleh dia usung letak atas mimbar, cucuk rokok lagi tu. Inilah wali besar yang dalam dunia ini. Kutub. Dia punya cara. Macam mana kefahaman kita? Kalau syariat macam ni tidak dijaga, kesucian Islam itu memang akan tercela, rusak teruk kata orang. Mari kita ambil kesimpulan. Nak ambil masa kita sekejap. Hari ni banyak kenduri ke tak ada? Ada? Tak ada? Kalau tak ada kita panjat, kalau ada kita lepas. Sebab masyarakat dengan kenduri ini berpisah tiada. Susah dia. Baik. Kesemua dalil di atas membuktikan bahawa majoriti umat manusia termasuk umat Islam telah berpecah. Berlaku perpecahan, ada yang benar, ada yang sesat, ada yang menyeleweng dan sebagainya. Kalau tuan-tuan nak tahu, buat-buatlah dengan sahabat-sahabat kita, pegawai-pegawai yang duduk di bahagian penguatkuasaan. Apa yang ada di sekarang, yang ada apa? Yang patut ditumpukan oleh pihak yang berkuasa, nak sekat yang mana dulu. Tapi apa boleh buat? Itu bebas. Bahkan diberi tempat pula. Cakap dah, Nabi tu Tuhan tu Nabi pun boleh lagi bebas ke sana ke sini. Apa nak buat? Maka pembuktian ada ayat Al-Quran akan fakta ini menunjukkan bukan secara tersirat atau tersembunyi, tetapi secara tersurat. Allah Ta'ala sebut kalimat aksar yang jelas menunjukkan majoriti umat manusia syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Baru ni kita pergi ke Jepun, dia kata 0.6 berapa ya peratus orang Jepun yang masuk Islam, sangat sedikit. Tempat dia tu banyaknya syirik. Ya, apalagi negara lain mungkin campur-campur. Campur majoriti umat Islam, tapi amalnya pula alaman yang pelik-pelik. Dalam rumah dia patung-patung penuh, tak ada masalah. Dia kata patung ni perhiasan. Baiklah. Meskipun hakikat ini sangat membimbangkan, setiap hamba yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla
Dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mesti membenarkan dan menerimanya sebagai satu peringatan keras untuk dijadikan panduan dalam usaha memastikan dirinya termasuk dalam golongan yang selamat dan berada di atas jalan Allah yang lurus. Jadi kita mesti, kalau kata haruh-haruh di sini bukan mana haruh makruh ni. Harus dengan mana mesti. Bahasa Melayu ni macam-macam dia. Harus. Kalau kata harus, lawan dia makruh. Harus. Jadi kita kata bukan harus. Maknanya umat Islam mesti memperbanyakkan doa, memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan memulakan langkah dengan menuntut ilmu daripada sumber-sumber yang sahih, di samping berusaha sedaya upaya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam melaksanakan tuntutan ilmu dalam kehidupan mereka. Maka perihal ada satu kumpulan lagi dia panggil As-Sawadul A'zam. Bukan aswad tu, As-Sawad Al-A'zam. Maknanya kumpulan yang ramai. Mari kita tengok siapa dia mereka. Terdapat beberapa riwayat daripada Rasulullah SAW berkaitan apa yang diistilahkan sebagai As-Sawadul A'zam. Maknanya kumpulan yang ramai, kumpulan yang hitam. Maknanya ramai lah bila hitam tu. Di antaranya ada yang sahih dan ada yang lemah. Di antara riwayatnya, Inna Allah la yajma' ummata Muhammadin sallallahu ala dhalalah. Allah Ta'ala tak kumpulkan semua sekali umat Muhammad ni sesat. Fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa'alaikum bis-sawadil a'zam. Bila kamu tengok berlakunya khilaf, ustaz ni kata gini, ustaz ni kata gini, ulama ni kata gini, maka kita kena kembali kepada sawadil a'zam, kembali kepada as-sawadil a'zam. Siapa mereka? Kalau kita dengar setengah orang ni kata as-sawadil ni pegangan majoriti umat Islam seluruh dunia, itu sawadil a'zam. Kita pun ambil bermula daripada negara mana? Negara Arab Saudi, sebelah dia Yaman, sebelah ni. Apa pegangan mereka? Jadi itu kesimpulannya, itu sawadil a'zam. Jadi kita kena tengok dalam riwayat, barulah kita boleh conclusion, boleh buat kesimpulan sawadul a'zam itu siapa. Kalau tidak, semua orang akan declare. Hadis ini mengukuhkan maksud hadis terdahulu bahawa Allah SWT tidak akan menghimpun umat Muhammad secara menyeluruh di atas kesesatan. Kemudian apabila berlaku perpecahan di kalangan umat ini, maka orang-orang yang beriman diperintahkan mencari golongan as-sawadil a'zam dan bergabung bersama mereka, kerana mereka merupakan satu-satunya golongan yang selamat, seperti yang disebut dalam riwayat yang berikut. Jadi hadisnya, perpecahan Yahudi, Nasara dan umat kita ni berpecah, maka Nabi kata illas sawadul a'zam. Tadi kita ada apa tadi? Jamaah. Ingat balik istilah ni, kena ingat jamaah lagi. Ma'alaihi ana wa ali basabi lagi. Ta'ifatul Mansurah, ini as-sawadul a'zam. Ini nama-nama istilah kumpulan yang diiktiraf oleh mereka, oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Siapa as-sawadul a'zam? Yang disebut oleh Nabi SAW, yang diperintahkan umatnya supaya berhimpun bersama mereka apabila berlaku perbalahan dan perpecahan di kalangan umat baginda. Untuk menjawab persoalan ini, kita mesti lihat kepada beberapa riwayat lain yang berkaitan perpecahan umat. Antaranya beberapa hadis yang telah disebut sebelum ini, iaitulah bila orang tanya Nabi siapa dia, Nabi kata al-jamaah. Yang kedua, ma'alaihi ma'ana ali wa ashabi. Yang ketiga, as-sawadul a'zam ataupun ta'ifatul mansurah tadi. Macam mana kita nak kumpulkan? Tengok, tulis tepi buku, tulis jamak di antara riwayat. Ini ulama hadis ni, di antara kelebihan dia kumpul riwayat kemudian dijamakkan. Kemudian baru kita nampak dia punya kesimpulan. Kena masuk dalam bengkel, dia panggil makmal. Nak panggil makmal kalau nak buat kajian-kajian ni buat. Baik. As-sawadul a'zam pada umumnya bererti majoriti. Jamaah majoriti. Jika teliti di riwayat-riwayat di atas, semuanya mengkhabarkan tentang golongan yang selamat di kalangan umat ini. Didapati riwayat ini saling menjelaskan antara sama lain. Dia tak bercanggah. Nama sikit-sikit berbeza tapi tidak bercanggah. Baginda Nabi SAW menamakan kelompok yang selamat sebagai al-jamaah, as-sawadul a'zam, ma'alaihi ana ali wa ashabi, ta'ifatul mansurah. Iaitulah mereka yang berpegang teguh kepada apa yang ditinggal oleh Nabi SAW, yang disambung oleh para sahabat, berpegang kepadanya, yakni sunnah Nabi yang terkandung dalam dua wahyu yang ditinggalkan, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka identiti atau ciri utama Sawadul Azam atau Al-Jamaah ialah mereka yang berada di atas landasan yang tersebut. Syekh Ibn Qayyim rahimahullah telah menjelaskan perintah melazimi Al-Jamaah tak kala berlaku perpecahan. Apa dia maksudnya? Bahawa dengar ni baca dia punya teks ni. Bahawa yang dimaksudkan ialah perintah melazimi kebenaran walaupun yang berpegang kepadanya adalah sedikit dan yang menyalahinya lebih banyak. Kebenaran yang dimaksudkan ialah yang menepati dalil yang sahih yang menjadi pegangan Al-Jamaah kurun pertama, iaitulah Nabi dan para sahabat, iaitu zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Barang siapa yang menyusuri jalan ini sekaligus tergolong dalam Al-Jamaah, dan mereka ialah As-Sawadul Azam, golongan yang selamat insya-Allah. Tiada makna bagi bilangan yang datang selepas itu sekiranya mereka berada dalam kebatilan dengan mengubah dan menukar ganti kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana kata Amru Ibnu Maimun Al-Audi berkata. Panjang Ibnu Maimun ni, sudahlah dia panjang, biru pula, kecil pula, tiga kali masalah. Kesimpulannya ujung sekali bawah, ujung sekali ketika ditanya kepada siapa dia, sahabat Nabi Abdullah Mas'ud, apa dia Al-Jamaah, tengok muka surat 37 tu, ujung dia jawab, beliau berkata, sesungguhnya majoriti daripada kalangan Al-Jamaah mereka lah yang telah menyelisih Al-Jamaah. Al-Jamaah itu adalah orang yang menepati kebenaran walaupun berselian. Al-Jama'atu wa in kunta wahidan ma wafaqal haq. Tengok ni bawah tu, nota kaki bawah tu ada bahasa Arab. Innamal jama'atu ma wafaqa ta'atillah wa in kunta wahidan. Makna jamaah itu walaupun tidak ramai tapi dialah yang bertepatan dengan Quran, maka itu dikira jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah, mana jamaah sahabat yang diberi. Ini yang penting. Ini kata Ibn Mas'ud, ma wafaqa ta'atillah ataupun ma wafaqa shawab wa in kunta wahidan, walaupun tidak ramai. Jadi kita kata tidak semestinya ramai. Jadi dalam riwayat lain Amru berkata, lalu Ibnu Mas'ud memukul pahaku, panjanglah. Yang penting dia kata adapun jamaah adalah yang menepati ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan walaupun kamu bersendirian tidak ramai. Jadi kita nak cari waktu lah. Sekarang ni yang payah ni. Syekh Nu'aim Ibn Hamad berkata, apabila Al-Jamaah menjadi lemah ataupun korup ataupun menyeleweng, maka berpeganglah pada pegangan sebelum ia menjadi korup. Mana sebelum asal lagi, hak Nabi dengan sahabat. Walaupun kamu sendirian, maka kamu Al-Jamaah pada ketika itu. Riwayat Al-Baihaqi. Jadi ini kata-kata yang disebut tentang Al-Jamaah dalam 3 kumpulan yang telah kita kumpulkan hadis-hadis tadi. Jadi kadang-kadang bila kita kata ummah, ummah ni siapa dia? Mestilah kita kata ramai kan. Tapi Allah Ta'ala sebut inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim seorang tu ummah dia. Sebab apa dia ummah? Sebab walaupun dia seorang, dia berdepan dengan satu kampung yang sebuah berhala, dia seorang boleh lawan. Orang lain pergi pesta, dia ketuk kepala berhala, pecah penggal habis. Akhirnya dia dicapak dalam api, seorang dia. Jadi Ibrahim jadi ummah. Sebab apa dia ummah? Sebab pendirian dia yang tegas. Jadi jamaah di sini juga dengan mana jamaah, maknanya As-Sawadul Azam, iaitu orang yang berpegang dengan yang benar yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita nak cari kesimpulan. Kesimpulan daripada perkhabaran Al-Quran dan hadis di atas tentang apa yang telah berlaku pada umat ini. Tadi kita sebutkan perpecahan, kemudian mencari taifah, kumpulan yang benar, 4 nama tadi. Jadi kesimpulannya apa? Yang pertama, kebanyakan umat manusia telah sesat, dan kebanyakan daripada sesat itu menyesatkan orang lain pula. Jadi hari ini geng-geng Kristian ingat dia tidur ke? Tuan-tuan ni ada yang kumpulan kita yang pernah pergi masuk tempat orang asli? Ada? Tak pernah pergi lagi?
Pernah kita ni. Orang Kristian duduk di kampung orang asli. Duduk di situ. Kita nak pergi sekali pun. Kalau macam 4 kali tu dah tarikh. Nah. Mula-mula nak join sekali. Tak boleh jadi anak. Macam pula. Anak masuk asrama, mak dia pergi hantar pun boleh. Jadi semangat tu lemah. Ni mana. Baru ni saya pergi dengan pejabat agama. Pergi pejabat agama. Dia masuk dalam kawasan ni, orang Kristian mari. Sebab apa? Dia kata sebab orang Islam di kalangan orang asli tidak daftar nama, kad pengenalan dia tak tukar nama kepada Islam, maka mereka mengatakan orang ni orang tidak Islam, jadi boleh didakwah. Boleh dakwah sebab dia kata non muslim. Jadi kita tukar kad kenalan dia supaya jadi Islam, maka dia tak nak kacau. Dia mengikut perlembagaan. Rajin buat dia uji. Aktif sungguh-sungguh. Jadi kita kata puak-puak ni bukan sangat sesak, dia menyesatkan orang lain. Jadi nak suruh orang murtad, yang tak Islam suruh murtad, yang tak Islam lagi jangan masuk Islam. Maka disebarkan Islam fobia daripada. Lama kita kena panggil Islam fobia. Islam fobia ni Islam yang cukup berbahaya. Baiklah. Yang kedua, ulama ahli kitab dan pengikut para nabi juga telah berpecah pada golongan yang besar. Nabi kata satu kumpulan yang betul di kalangan mereka. Dalam ramai-ramai Yahudi di Madinah, cuba kita cari, baca dari kitab sirah, yang masuk Islam berapa orang? Yang masuk Islam dari kalangan Yahudi berapa orang yang masuk Islam? Yang paling besar sekali yang disebut nama, iaitulah Sayyiduna Abdullah bin Salam. Dia seorang pendeta, dia masuk Islam. Lepas tu yang lain-lain berapa orang yang ada? Tak ramai. Jadi yang betul-betul ikut Taurah dia tak. Hari ini ada lagi ke tidak Yahudi yang betul-betul ikut? Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Orang yang paling benci pada Islam ni Yahudi. Yahudi yang paling benci saya pada Islam. Jangan doakanlah dia. Sebab itulah di antara bangsa yang dilaknat oleh Allah SWT, bangsa apa? Yahudi. Lu'inal ladzina kafaru bani Israil ala lisani Daud. Jadi sebab zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sebab Yahudi ni bangsa yang tak ada kakak. Dia berjanji hari ni, so dia tak usah buatlah berjanji dengan Yahudi, tak ada faedah. Ni ingat zaman kita budak lagi, duk tengok orang tua pakai serban yang petak-petak. Siapa dia masa tu? Dalam Syed Arafah. Apa hari ni budak-budak habis pakai serban hak petak lah ada saya dua ni. Jadi kata orang Palestin, orang Gaza di bom, pencetak kain serban yang laku di Indonesia. Jadi pencetak tu bagi peratus kepada tabung Gaza, kita tak apa. Jadi macam-macam. Kalau tidak, perlu lukis diri lah, tak macam tu ya. Mana ada dulu. Satu masalah kita belakang. Jadi Yahudi di antara bangsa yang cukup keras kepala. Sebab tu kalau kita di Malaysia dalam kajian yang bahagian dakwah kita di Malaysia ni, ada kalau yang Yahudi satu penyakit, yang Kristian besar penyakit. Mereka ni akan attack orang Islam. Kalau yang agama lain macam agama Buddha, dia kelompok dia tak ada masalah banyak orang. Kita jangan kacau. Dengan kacau tempat dia tak ada kacau. Jadi ada agama-agama yang orang panggil yang aktif, sesak menyesatkan orang lain. Ada macam-macam. Yang ketiga, umat Islam juga akan berpecah pada bilangan yang besar. Menurut pendapat bilangan ulama sunnah, dalam bilangan ulama dalam hadis Nabi tadi kan, angka 73 sebenarnya tidak dimaksudkan, tapi merupakan kiasan yang banyak, kerana perpecahan umat ini berlaku dan akan terus berlaku hingga hari kiamat. Tapi ada ulama seperti Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi, contohnya dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Dia cuba kumpul, nak suruh cuba 72. Kumpul nak suruh 73. Dia cari-cari supaya jadi. Sebab Nabi sebut ni kita mesti ada hikmah. Tapi ada sebagian ulama kata dah, sebut 70 tu menunjukkan ramai. Macam kita sini, kalau benda ramai banyak kali kita suruh tak hirau, kita kata berapa? Ada kata-kata dia. Kalau kita kampung di Kelantan kata 1,600,000. 1,000,000 dah bayar, tak buat-buat juga. Dia baru 3 kali suruh, tapi 1,000,000 dah. Bahasa. Sekali kita sini, apa istilah je ni, menunjukkan benda tu banyak kali dah. Banyak. Berapa?
Berpuluh kali. Yang kau baru 3 kali tak? Berpuluh kali kau tengok miss call baru 3 kali. Mana puluh ya? Itu dia panggil menunjukkan. Jadi, ada sebagian ulama mengatakan angka tidak menunjukkan tepat 73, tapi menunjukkan ramai. Mungkin lebih daripada itu. Mana kalau kita kumpul sekarang ni pun dalam buku tu kata 60 dah. Bagaimana dengan lain-lain lagi? Kalau kita baca dalam buku tentang sejarah dia panggil Firaq, Syiah saja berapa kumpulan dia ada? Kumpulan Khawarij berapa kumpulan ada? Jadi kata-kata 70 betul-betul adalah logiknya yang mengatakan angka 70 menunjukkan kepada banyak, bukan tepat bilangan, tapi ada yang cuba cari. Macam kita Al-Baghdadi tadi, dia cuba buat satu-satu nak suruh cukup angka 70. Kita kata yang penting 70 cukup ke lebih ke, yang pentingnya perpecahan itu banyak. 9 kebesar daripada umat Muhammad ada yang telah menyeleweng. Sekarang ni pun kita tengok ajaran sesat senarai dia banyak, sama seperti yang telah berlaku pada umat Muhammad yang terdahulu. Jadi kita kata ada yang menyeleweng. Yang kata tak ada, yang kata semua umat menyeleweng, salah. Ramai yang berpegang dengan sunnah, ramai yang berpegang dengan Ahlus Sunnah. Yang ke 5, golongan yang masih kekal di atas jalan yang Allah, jalan yang lurus, adalah minoriti ataupun satu daripada 73. Mereka ialah dan janji syurga di akhirat kelak. Jadi cuma sukarlah ini nak menentukan siapa orang, sebab masing-masing ada definisi sendiri. Ciri yang paling utama bagi golongan yang selamat ialah pegangan teguh mereka. Ini kita cuba ambil ini. Ciri utama bagi golongan yang terselamat ialah pegangan teguh mereka kepada Al-Quran dan Sunnah, disamping menjadikan kepahaman dan amalan para salafus salih sebagai sumber, sebagai cara mereka beragama, sebagai contoh teladan terbaik dalam memahami dan menterjemahkan kedua-dua sumber wahyu itu dalam kehidupan mereka. Golongan yang berjaya sedikit, dan ini akan menjadikan ibarat al-ghuraba, golongan yang terasing di kalangan kaum mereka sendiri, sama seperti yang telah berlaku pada generasi awal Islam. Golongan yang berjaya ini walaupun sedikit dijanjikan akan kekal wujud dan tidak akan lenyap daripada muka bumi ini sehingga ke hari kiamat. Kita kata alhamdulillah. Akan ada, akan ada. Yang kata tak ada, kejap-kejap dalam kumpulan akan ada. Kita boleh setiap masa ada satu kitab 3 jilid baru keluar kitab ni. Dia kata ulama-ulama yang susu galuh daripada salafus salih ni, pegangan mereka sampai ke hari ini ada senarai 3 jilid kitab ni, menarik untuk kita kaji. Nah, ada tepat, ada yang boleh dibincangkan lagi. Walaupun sebahagian besar umat ditakdirkan tergelincir dari jalan Allah yang lurus, namun Allah SWT telah menjanjikan bahawa tidak akan berlaku pada bila-bila masa situasi di mana seluruh umat akan secara totalnya tergelincir dari jalan yang lurus dan sesat. Tidak. Cuma mereka jauh dekat. Ada kata jauh, kemudian bila dijumpa balik nasihat-nasihat yang berguna, mereka akan juta balik, ikut balik pada kita. Cuma sekarang ni masyhur di kalangan kita ni, definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah di negara kita ni mesti ikut dua aliran pemikiran, iaitulah Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kita kata sekarang ni kita nak tengok siapa yang memulakan definisi. Sebab ada orang kata kenapa tak bagi definisi. Kita kena cari tahun berapa bermulanya definisi. Kalau kata Syekh Zubaidi dari Ithaf Sadat, baru berapa ratus tahun baru dia. Tapi yang dulu-dulu siapa? Ahlus Sunnah. Selepas daripada zaman Nabi, zaman Imam Syafi'i, kita tak sambil zaman sahabat, zaman kemudian sikit, zaman Imam Syafi'i, Ahlus Sunnah dulu di mana? Apa definisi mereka? Jadi tiba-tiba mari kemudian kita letak dua kumpulan saja sebagai Ahlus Sunnah, yang lain yang tidak sunnah, itu yang terunai yang sekarang. Sedangkan perbincangan ulama dulu awal lagi, tiba-tiba kita ambil tarikh orang kemudian, semua orang boleh buat tarikh. Buatlah persidangan di Syiah lah, buat persidangan di sana sini, buat tarikh itu. Kita kata tarikh itu kita yang boleh buat, tapi kita kena realiti, kena tengok pada yang terawal. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu duduk di mana.
Kalau tidak, nanya masing-masing apa ni mendakwa, jadi dakwaan itulah yang kita rasa susah sekarang. Fakta sejarah dan realiti umat Islam masa kini membuktikan ketepatan perkhabaran Al-Quran dan sunnah Nabi SAW tersebut. Lebih 1400 tahun sejarah yang telah berlalu membuktikan bahawa perkhabaran wahyu itu tepat sekali. Jadi umat Islam telah berpecah hingga ke tahap yang sukar diperbaiki. Bilangan golongan yang muncul di kalangan mereka hampir tidak terhitung banyaknya, masing-masing mendukung ideologi dan menampilkan identiti sendiri, khususnya dalam bidang yang berkaitan akidah dan kepercayaan. Sesiapa jua yang telah terdedah sedikit sebanyak kepada maklumat berkaitan sejarah Islam pasti akan menyedari perkara ini. Jadi sekarang ini banyak. Kalau dulu kita disenaraikan Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, apa lagi, Murji'ah, banyak lagi nama-nama dalam dulu. Kita pun kalau ingat sekarang ini tak tahu apa dulu mana orang tua tu. Mari zaman kita ni coba senaraikan yang baru. Sekular. Mari mana sekular? Dianjur oleh barat. Lagi liberal. Lagi New Age. Nama-nama baru ni perlu dikaji. Tak sedekir lah. Sebut sensiti haginya kuburiun, capaliun, apalah kita aja banyak lagi lah. Aja ni sebut hak ni panas lagi. Kita jangan sebut lagi. Kita sebut hak agak-agak bunyi-bunyi orang putih sikit. Namanya sekular, liberal. Pahaman Islam liberal. Kenapa dia? Ya liberal. Cakap pahaman liberal sudah. Kenapa Islam liberal? Itu dari sudut aliran pahaman. Dari sudut slogan banyak pula Islam Hadari. Ini slogan, jangan salah, kita takkan sesat. Menslogan kan Lari Madani, itu slogan lain. Jadi kita mengatakan bahawa para jemaah sekalian, penyelewengan yang pada awalnya tidak ketara telah menjadi bertambah serius hari demi hari, sehingga akhirnya ada yang terjumus ke dalam perkara yang cukup dahsyat dan selain daripada terkeluar daripada ajaran yang benar kepada syirik pada Allah SWT. Sumber ilmu asing terutamanya falsafah ketuhanan Yunani, Greek teologi telah dibawa masuk ke dunia Islam seawal kurun kedua Hijrah di zaman pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah ke lagi di zaman awal lagi Amawiyah. Orang Yunani dahulu merupakan musyrikin penyembah berhala yang membentuk dan mengukir patung-patung tersebut dengan tangan mereka sendiri. Kemudian patung itu dijadikan sebagai sembahan. Setengah itu tak kata Tuhan, tapi sembahan. Jadi alat untuk semua dengan patung. Sekarang ini kembali semula kepada patung-patung pula dah. Ya. Jadi tengok ni, hasil daripada teori-teori yang masuk daripada luar menyebabkan orang takut pada Islam. Al-Quran, hati-hati baca Quran. Zahir Quran, kafir. Kita kata di antara kelebihan sahabat, dia panggil bahasa Arab tu bahasa dia. Dia boleh faham Al-Quran bis saliqah. Saliqah tu maknanya dia dengar, dia faham. Sebab tu tak banyak tanya. Bila Nabi kita sebut tentang Allah, tentang ini, tak banyak soalan daripada orang Bani. Orang Bani banyak tanya benda lain. Benda ibadat lebih tanya lagi. Nah, berapa kali solat, berapa kali. Tapi tentang ketuhanan dia tak tanya banyak. Sebab dia dengar, dia tahu. Sepatutnya dia lah orang banyak bertanya. Tapi oleh kerana kita bercampur dengan benda-benda yang lain masuk, yang menyebabkan akhirnya kita takut kepada Quran sendiri. Tak boleh. Mula-mula saya PKP dulu. Ingat lagi tak mazhab PKP? Kelupa belakang dah. Masa tu kita ajak orang tadabbur Quran. Bila kawan ni share link kuliah ngaji Quran, ada yang kena marah, ada yang macam-macam. Duk ngaji Quran, dia bukan ahli tafsir, dia bukan pakar dalam bidang tafsir, nanti kita akan sesat. Kita kata subhanallah. Ajak orang baca Quran, ngaji Quran, boleh jadi sesat. Dia duk ngaji zikir tengah malam, bawa taki air tu betul-betul. Ini yang mau abang ni boleh kutuk lagi. Ini masalah bagi kita kan. Jadi kenapa orang menakut-nakutkan kepada Quran? Kenapa? Sekarang ini ada perbahasan di kalangan asatizah tentang kenapa kita mazhab Syafi'i kita tak belajar kitab Imam Syafi'i sekarang. Kitab Al-Um. Jadi adalah dia punya perbahasan. Oleh kerana kitab Imam Syafi'i ini ada yang baru, ada yang lama.
kamu dan Syafi'i ini gini-gini. Kita kata itulah pemikiran Syafi'i. Pemikiran yang kemudian itu dianalisa oleh orang-orang yang kemudian. Tapi ditakut untuk nak baca sampai terunainya kita. Sampai baca kita pun diperliur. Awak ni baca benda yang tak masak ni. Yang awak belum diletak lagi. Kita pergi baca macam bahan mentah. Yang bahan masak ni hot power yang kita kata itulah di antara beliau. Sebab itulah anak suka sangat kalau ada sahabat-sahabat kita buat satu markas pemikiran Imam Syafi'i aqidatan wa ibadatan wa sulukan. Kita pegang mazhab Syafi'i tiga sekali. Dari sudut aqidahnya apa Imam Syafi'i pegang, dari sudut fiqh apa yang dia pegang, bukan Syafi'iyah yang kemudian. Dari sudut sulukan akhlak, Syafi'i ini terkenal dengan orang yang akhlak yang cukup baik. Saya sampai hari ini bila saya sebut kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Syafi'i kata man arada an yaftahallahu lahu qalbu. Boleh kata-kata hikmah Syafi'i. Kita tutup dengan ni. Kalau tak habis buku pun kita sambung bila-bila pula. Kerana nak kira habis tak habis dah. Siapa yang nak Allah Ta'ala cerahkan dada, lapangkan hati, cahayakan hatinya, maka hendaklah dia buat 3 perkara. Tulis fa'alaihi, hendaklah dia buat 3 perkara. Yang pertama, tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan benda yang tak ada faedah. Kita sekarang ni banyak bincang benda tak ada faedah ke benda ada faedah? Ada faedah. Dia cakap hatu cakap. Ingat satu masa dulu orang buat kedai kopi, tumbuk meja. Oh, minyak naik lagi. Tumbuk meja. Marah ke minyak naik. Minyak benzin lah naik harga, dia marah. Orang bertanya, "Pak cik mari jadi naik apa? Kereta apa? Minyak mahal sangat ni." Pasti kal. Pasti kal tak pakai minyak selendang putok je letak kan. Nak ceritanya itu dia panggil tarku malayang. Dia cakap benda yang tak ada benda-benda yang kita buat. Dah. Itu kita sekarang ni banyak kira apa. Di antara benda tak ada faedah ni, dia ikut ke mazhab Wasafi. Allah, geru banyak. Tengok sini WhatsApp dah. Mazhab WhatsApp itu mazhab WhatsApp tu lah. Lepas tu dia kata orang sekarang dua je kata mula-mula as-selfie wal WhatsApp. Mula-mula dia selfie. Lepas tu WhatsApp masuk lagi WhatsApp habis kita. Ini dua ikuan ni tak zikir dah kita. Zikir. Punca tak boleh zikir sebab apa? Sebab selfie WhatsApp. Mula-mula main selfie dulu. Lepas tu WhatsApp pula. Tadi saya jumpa pakcik, dia nak pakai gambar gitu. Kita tak suka selfie, sengit duduk. Kata pakcik, bagi budak ni ambil gambar. Oh tak, ini sangat tinggi sebab boleh dia ambil gambar tinggi. Rupanya mazhab selfie tu sangat tinggi ambil gambar sebab ada juga macam tu orang. Kita nak suka gambar comel, dia ni sengit. Alah, main orang tua. Undur balik. Kata-kata yang pertama, tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan perkara yang tak ada faedah. Tuan-tuan boleh senarai benda tak ada faedah sekali. Yang kedua, tarkuz dzunub wal ma'asi, tinggalkan maksiat yang dah lepas, dosa-dosa yang lepas dan maksiat akan datang, jauhkan dia. Jadi hal lepas tu kita istighfar, kita taubat dan kita berazam untuk tidak ulang balik dosa yang lama. Yang ketiga, wal yakun bainahu wa baina rabbih khabiyatun min amalin, hendaklah ada di antara dia dengan Allah amalan yang tersembunyi. Kita hari ni ada amalan sembunyi ke tidak? Ada. Nak sembunyi macam mana? Bangun pukul 3 pagi, tahajud dah. Pukul 4 pagi masuk Facebook dah. Oh, malam ni alhamdulillah dapat 10 rakaat solat tahajud. Apa benda? Hak sedap lagi hak pergi Mekah. Oh, lepas doa. Kami dengan air mata lagi ambil gambar serangit dekat Kaabah. Selfie. Masuk dalam grup, alhamdulillah baru sudah menangis depan aku. Orang kata penuh jangan habis kita punya ibadat. Nabi Syafi'i kata bal yakun bainahu wa bainar rabbi khabiyatun min amalin, kena ada di antara kita dengan Allah rahsia yang sembunyi. Kita baca Quran tak payah cerita dengan orang berapa juzuk, kita dah khatam Quran tak payah declare ni hari ni dak anak baru ni pergi haji, masuk-masuk nak pergi ceramah, tengok-tengok ada kuih. Kata ni kuih apa? Dia kata ada masjid tu khatam Quran, dia baca di masjid, mari nak jamu sini.
kita kata mana khabiyatun min amali, sebenarnya sembunyi ya, tak payah cerita dengan orang. Nak sedekah ya, tak payah declare. Sebab kita dengan Allah tak ada rahsia dah sekarang. Semua kita rahsia kita dengan Allah ada rahsia, sebagaimana tak ada rahsia di antara suami dengan isteri. Ada rahsia kan? Ada rahsia. Yang saya sakit hati sangat ni, budak-budak perempuan tu dia jual ubat kuat tu. Tak malu kau orang dia. Budak-budak. Sudah jual, tekan share di bawah tu. Guna lama haru hirsir dan sifat malu. Puno banyak ni cara hawai tu malayak ni juga ni kita. Puno balik. Jadi ingatlah kesimpulannya apa Imam Syafi'i kata? Nak cerah dada, nak lapangkan dada, cerahkan hati, 3 perkara kena ada. Yang pertama, tinggalkan benda tak berfaedah. Yang kedua, tinggalkan maksiat istighfar dengan dosa lepas, tinggalkan maksiat akan datang. Yang ketiga, ini yang kita nak ya, wal yakun bainahu wa baina rabbih khabiyatun. Ya, kita aman kita dengan Tuhan. Sedekah kita dengan Allah Taala. Dia kata saya ni NGO, kalau tak sedekah bagi ambil gambar orang tak. Kita NGO, yang kita peribadi kita ni kenapa nak sedekah, nak tunjuk orang? Kecuali zakat. Contohnya awak ni tokai besar. Nah, tokai. Dia kena maklumkan zakat dia, supaya orang tak tuhmah. Aku tak dengar pun dia ni pernah keluar zakat. Nanti orang duduk buat dosa kerana kita. Jadi kita istilah. Macam ada kawan kita sekarang ni kan, bila orang nak baikut barang dia, kita sudah bayar zakat berapa juta, sekian-sekian. Itu hak dia, sebab dia nak istiharkan bahawa walaupun dia gini-gini kes orang tuduh pun, syarikat saya ni bayar zakat. Itu penting dalam bab benda yang wajib. Tapi benda yang sunat, sembunyikanlah zakat kita. Jadi masuk dalam akaun senyap-senyap, masuk dalam tabung senyap-senyap, tak usah duduk cerita banyak. Itu di antara kita dengan Allah. Jadi sebab tu anak kata Syafi'i ini lengkap dari sudut peribadinya, dari sudut akidahnya mantap, jelas, dari sudut ibadah jelas, dari sudut akhlak juga jelas. Jadi kenapa kita nak asing-asingkan fiqh Syafi'i, akhlak Ghazali, akidah Asy'ari, Maturidi, kenapa tak ambil satu je? Tak sempurna ke Imam Syafi'i dalam dakwah dia. Jadi kita mengharapkan mudah-mudahan ada markas kajian kepada dakwah Imam Syafi'i. InsyaAllah. Mula-mula saya balik dulu semangat nak buat. Lepas tu mari sini tak tahu, tak ada nak baca buku tak sempat. Jadi kita kata kita buat sekolah kita mampu. Orang Arab kata mud rijlaka ala qadri lihabika, holok kaki sakat mana panjangnya selimut. Tak ada bahasa Arab. Tak, orang kita kata, Melayu kata ukur, beli baju ukur badan. Arab kata mud rijlaka, tulis kata-kata Arab, ala qadri lihabika, holok kaki ikut panjang selimut. Kalau selimut kecil, peluk sikit lah. Kalau tidak sejuklah kaki kita. Sedap kata-kata Arab. Wallahu'alam. Masa yang diberi sudah melebihi tempoh. Mudah-mudahan tidak dimurkai oleh pihak pengunjur. Jadi kita akhiri dengan tasbih. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang lain. Muka surah yang keempat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.